Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin turut bahas B60 010,000 pentadbiran pertahanan. Saya nak bangkit lagi isu yang pernah saya bangkit dalam perbahasan di peringkat dasar yang sehingga hari ini masih saya belum mendapat apa-apa penjelasan dan jawapan daripada pihak kerajaan, iaitu berkaitan dengan soal pencen bagi mereka yang tidak sampai servis 22 tahun. Yang saya kira bahawa mereka ini telah pun memberikan pengorbanan yang sangat besar dan berharga dan bererti untuk negara kita, yang sepatutnya mereka ini harus diberikan perhatian, kerana saya dipahamkan bahawa hampir 300,000 kalau tak silap saya, antara lebih kurang 300,000. Ada angka yang disebut oleh Menteri Keuangan baru ni 175,000, tapi angka yang pernah disebut oleh Timbalan Menteri sahabat saya daripada Mersing mengatakan lebih kurang 300,000 mereka yang anggota tentera yang tidak sampai 22 tahun berkhidmat. Maknanya mereka ini sudah berhenti dan tak cukup servis. Jadi bagi saya bahawa adalah wajar untuk kerajaan melihat perkara ini, dan saya mengharapkanlah bahawa mereka ini yang sekitar 15% daripada keseluruhan anggota tentera yang berhenti itu perlu diberikan perhatian, kerana sebahagian besar daripada mereka ini tidak mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang baik, balik hanya duduk di kampung dan tidak mempunyai pendapatan yang selesa dalam situasi tekanan inflasi yang sangat menekan. Tidak cukup untuk sekadar nak beri one off seperti mana yang disebut sebelum ini. Baru-baru ini pun ada dibuat perhimpunan penjumpaan bekas-bekas tentera, bekas-bekas pencen pulih panggil, beri one off, bagi 100, 200, 300. Tapi saya kira bahawa tidak cukup sekadar itu kepada mereka yang tidak berpencen, tidak punya pendapatan ini, tidak ada dapat pencen. Jadi saya menyarankan di Dewan Yang Mulia ini untuk kerajaan menimbang supaya satu pencen harus diberikan kepada mereka yang berkhidmat tidak sampai 22 tahun ini, kerana mereka juga mempunyai sumbangan yang sangat besar dan sangat bererti kepada negara kita ini. Kemudian satu perkara lagi berkaitan dengan 040,000 berkaitan dengan pertahanan laut ini. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan berkaitan dengan satu kursus yang berkaitan dengan kursus diploma DTM, Diploma Teknologi Marine, antara TLDM dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia, yang saya telah dimaklumkan ada masalah kepada mereka-mereka yang terdiri daripada keluaran diploma ini, kelulusan diploma ini tidak dapat menyandang pangkat di dalam TLDM. Jadi saya tidak tahu apa masalah kerana yang sehingga menimbulkan bahawa seolah macam wujud satu diskriminasi terhadap mereka ni, sedangkan dalam perjanjian kursus yang ditawarkan kepada mereka, bila mereka selesai, mereka itu akan diberikan keutamaan dalam kenaikan pangkat, dan menyebabkan mereka, saya dipahamkan, kurang semangat untuk bekerja. Dan mereka juga dikatakan bahawa kerugian dari segi gaji dan imbuhan tahunan bonus di mana tidak dibayar mengikut skim asal seperti mana yang dinyatakan dalam dasar latihan. Dan juga saya dipahamkan mereka juga mengalami kerugian dari sudut LTAT. Dan ini saya fikir bahawa saya perlu kepada penjelasan daripada pihak kerajaan untuk memastikan mereka ini diberikan segala kemudahan-kemudahan dan juga kebajikan mereka seperti mana dalam dasar perjanjian dalam pengambilan mereka sebelum ini. Kemudian yang akhir ialah 050-200, iaitu berkaitan dengan logistik tentera udara, pertahanan udara. Saya ingin mendapat penjelasan. Saya telah pun sebut dalam perbahasan di peringkat dasar sebelum ini, iaitu berkaitan dengan isu iaitu
MRCA campaign, Multi Role Combat Aircraft campaign, yang telah pun melibatkan ramai pedagang-pedagang kapal terbang ataupun kapal perang combat ini datang ke negara kita untuk memberikan tawaran-tawaran hasil daripada permintaan pihak kerajaan sendiri untuk menukar pesawat-pesawat seperti mana disebut oleh Macang tadi. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan, apakah kerajaan telah pun mengenal pasti ataupun menyenarai pendek syarikat-syarikat dan juga jenis-jenis kapal yang akan diberikan perhatian. Dan saya juga ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan tentang selalunya bila pembelian kapal pesawat perang ini, dia ada satu kaedah iaitu offset. Apa offset yang ditawarkan oleh pihak pembekal ataupun pedagang-pedagang kapal terbang ini kepada kita, seperti yang telah saya maklumkan sebelum ini bahawa sewaktu kita membeli Sukhoi, kita ditawarkan dengan banyak, saya pernah dedah di sini senarai offset yang ditawarkan oleh syarikat pembekal Sukhoi, tetapi kita menolak offset yang sangat berharga untuk meningkatkan teknologi dalam negara kita. Tapi sebaliknya kita sendiri yang menawarkan bentuk offset yang tawaran daripada kerajaan sendiri, iaitu untuk menghantar angkasawan ke angkasa lepas. Jadi saya lihat bahawa walaupun ada nampak macam baik, tetapi dia tidak memberikan pulangan yang segera dalam tempoh yang segera, kerana dia tidak dapat memberikan apa-apa pada peningkatan teknologi. Sedangkan offset yang sepatutnya kita lihat ialah offset untuk meningkatkan teknologi pertahanan di dalam negara kita ini. Jadi sekian, terima kasih.